Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Rizaldin Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 26 Oktober 2022. 3 daripada 6 mangsa insiden helikopter terhempas berhampiran di Garden Enterprise, Cameron Highland, Pahang tengah hari tadi mengalami kecederaan parah. Bagaimanapun, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memaklumkan 3 mangsa lagi hanya mengalami kecederaan ringan. Nahas yang berlaku kira-kira pukul 12.55 tengah hari tadi melibatkan helikopter jenis AS350 membawa 3 penumpang lelaki dan 3 penumpang wanita. Difahamkan ketika kejadian, helikopter terbabit dalam perjalanan pulang ke Ipoh, Perak dari lodging Cameron Highlands. Sementara itu, pada 1 Ogos lalu, pesawat jenis Piper PA-28 terhempas berhampiran rumah pam Sungai Rokam bersebelahan sebuah kediaman penduduk. Dalam nahas berkenaan, jurulatih penerbangan terkorban manakala rakannya cedera. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini merasmikan bangunan baharu Angkasa Puri Kota Media yang sebelum ini dikenali sebagai Kompleks Penyiaran Angkasa Puri. Perdana Menteri berkata pembangunan kompleks ini merupakan antara langkah strategik kerajaan untuk merangsang perkembangan dan pembangunan industri penyiaran di negara ini melalui penyediaan infrastruktur penyiaran yang canggih dan berteknologi tinggi. Dengan kos keseluruhan RM860 juta, kompleks berkenaan meliputi pejabat dan ruang teknikal seluas 62,027 meter persegi, menyediakan sistem peralatan, teknologi dan pemusatan arkib bahan-bahan penyiaran. Ismail Sabri berkata Angkasa Puri Kota Media akan terus dibangunkan pada masa depan untuk menjadi pusat penyiaran negara dengan penyertaan penyiar tempatan lain seperti yang dilaksanakan di Media City di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE, Manchester United Kingdom, Singapura dan Sydney, Australia. Bekas Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Lokman Nor Adam kekal menjalani hukuman penjara sebulan atas kesalahan menghina mahkamah kerana mengunggut saksi perbicaraan kes 1 Malaysia di Parlimen Berhad 1MDB melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Mahkamah Rayuan hari ini sebulat suara menolak rayuan Lokman Nor bagi mengetepikan sabitan dan hukuman serta rayuan silang pendakwa raya terhadap hukuman yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi tahun lalu. Panel 3 hakim diketuai oleh Datuk Seri Kamaluddin Mat Said yang bersidang bersama Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Nordin Hassan berpuas hati dengan rayuan kedua-dua pihak. Mahkamah turut membenarkan permohonan peguam Tan Sri Dr. Muhammad Syafiee Abdullah agar pelaksanaan hukuman terhadap Lokman Nor ditangguhkan sementara menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan. Seorang warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen hari ini atas 4 pertuduhan menghantar mesej WhatsApp secara seksual dan menjijikkan terhadap anak tirinya berusia 14 tahun sejak Jun lalu. Tertuduh yang berumur 60 tahun membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Nariman Badrudin. Berdasarkan pertuduhan pertama sehingga keempat, tertuduh didakwa berkomunikasi secara seksual ke atas anak tirinya berusia 14 tahun 6 bulan dengan menghantar kandungan lucah antara 11 Jun 2022 hingga 31 Ogos 2022. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 11-1-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak AKSTK 2017 dan dibaca bersama Seksyen 16 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan hendaklah dikenakan tidak kurang 2 sebatan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 beserta syarat tambahan tidak mengganggu mangsa sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 23 November depan sebagai sebutan semula kes. Apa yang ada dengan Media Mulia Sdn Bhd? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga Kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan ruang bicara. Korang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmo Online.
Seorang penceramah bebas didakwa di Mahkamah Magistrate Seremban atas pertuduhan memperdaya seorang individu dengan menyerahkan cek tendang berjumlah RM4,287.70 bagi perkhidmatan kerja fotostat 4 tahun lalu. Tertuduh Muzammil Solihin Musa, 45 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Firdaus Saleh. Tertuduh didakwa dengan curangnya memperdaya seorang individu berusia 45 tahun untuk perkhidmatan fotostat kertas-kertas soalan peperiksaan untuk sebuah sekolah di Lenggeng. Bagaimanapun, tertuduh telah membatalkan cek tersebut yang mana individu itu tidak akan melaksanakan kerja-kerja tersebut jika tidak diperdaya sedemikian. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara selama tempoh tidak kurang setahun dan maksimum 10 tahun dengan sebatan dan boleh juga dikenakan denda. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,500 dengan seorang penjamin dan kes akan disebut semula 24 November depan. Polis memanggil kedua-dua ibu bapa berhubung video tular kanak-kanak yang dibiarkan cuai bermain di tepi balkoni tingkap di sebuah kondominium di Jalan Langkawi, Taman Setapak. Dalam kejadian itu, kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun dan adik lelaki berusia 2 tahun dikesan pihak polis melalui video tular yang dimuat naik oleh pemilik akaun Facebook Reflia sekitar pukul 4 petang semalam. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Asyari Abu Samah berkata, video berdurasi 10 saat berlaku pada tarikh dan masa yang tidak dapat dipastikan. Katanya, satu laporan polis telah dibuat oleh pegawai polis dari bahagian D11 Siasatan Jenayah Seksual, Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur. Ujarnya, siasatan polis mendapati ketika kejadian ibu mangsa berada di dalam rumah dan tidak menyedari kejadian tersebut berlaku. Kes itu akan disiasat oleh Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001. 24 orang maut selepas taufan Sikrang membadai Bangladesh sekaligus memaksa kira-kira 1 juta orang dipindahkan dari rumah mereka. Pihak berkuasa berjaya memindahkan kira-kira 1 juta penduduk sebelum taufan itu membadai selatan Bangladesh pada Isnin lalu. Kira-kira 10 juta orang terputus bekalan elektrik di daerah sepanjang pantai kemarin manakala sekolah-sekolah ditutup di sebahagian besar kawasan selatan negara itu. Kebanyakan kematian berpunca daripada pokok tumbang selain 2 orang maut apabila bot yang dinaiki mereka karam di Sungai Jamuna Utara Bangladesh. 8 orang hilang apabila sebuah kapal korek karam semasa ribut pada malam Isnin lalu di Teluk Bengal, berhampiran taman perindustrian terbesar di negara itu di Mirsai. Hampir 10,000 rumah sama ada musnah atau rosak dalam ribut dan kira-kira 1,000 ladang udang telah dihanyutkan dalam banjir. Seorang wanita di wilayah Jambi, Indonesia disahkan maut ditelan seekor ular sawak selepas hilang ketika menoreh getah di ladangnya pada Ahad lalu. Mangsa dikenali Jaharah 54 tahun dilaporkan hilang oleh suaminya apabila tidak pulang dari menoreh getah pada hujung minggu lalu. Satu pasukan mencari dan menyelamat yang terdiri daripada polis tempatan dan penduduk kampung pada mulanya hanya menemui sendal, jaket dan pisau jahrah di atas tanah ladangnya. Ketua Polis Betara Harifa memberitahu semasa operasi pencarian, pasukan berkenaan menemui seekor ular sawak gergasi sepanjang 7 meter yang disyaki telah menelan mangsa. Mereka kemudiannya menghiris perut ular sawak yang buncit itu dan menemui mayat jahra yang tidak bernyawa di dalamnya.
DBS Research Group percaya ringgit yang lemah sepanjang tahun ini akan mengukuh kepada semula tahun hadapan. Ahli ekonomi DBS Chua Han Teng berkata ringgit mencatat prestasi yang baik berbanding dolar AS secara purata beberapa suku sebelum pilihan raya. Katanya ringgit menyaksikan prestasi memberangsangkan semasa kitaran pilihan raya 2008 dengan pasaran mata wang pesat mencatat prestasi yang baik sebelum krisis kewangan global. Ujarnya, ringgit menyaksikan pemulihan dan pengukuhan yang singkat pada awal 2018 dibantu oleh kenaikan harga tenaga global. Bagaimanapun, ringgit menjadi lemah suku sebelum PRU15, ekoran ditekan kekuatan dolar AS yang lebih meluas yang didorong oleh kenaikan rizab Persekutuan AS serta dalam mata wang serantau lain. Masalah bekalan chip yang dihadapi industri automotif negara kian pulih selepas rata-rata syarikat pengeluar kenderaan kini memiliki bekalan chip komputer yang mencukupi. RHB Investment Bank berkata berita gembira itu lebih tertumpu kepada pengeluar kenderaan nasional. Namun, Bermas Auto dan Tang Chong Motor masih bergelut dengan isu kekurangan bekalan semikonduktor. Industri automotif tempatan mencatatkan jualan kukuh pada September dengan perusahaan automotif kedua Sdn Bhd Pro 2 merekodkan jualan sebanyak 24,626 unit sekaligus menunjukkan isu berkaitan komponen berjaya diselesaikan. Kata kajian tersebut mengekalkan penerapan neutral sektor berkenaan meskipun sektor berkenaan dijangka mengukuh pada dua suku terakhir 2022. Saingan Piala Malaysia 2022 secara rasmi akan membuka tirainya malam ini. Membabitkan 12 pasukan, kali ini tiada lagi aksi peringkat kumpulan dan hanya akan dimainkan di peringkat kalah mati membabitkan pusingan 16. Pada saingan kali ini juga, Liga Bola Sepak Malaysia MFL akan menukar format pertandingan dengan tiada lagi peraturan gol di tempat lawan diguna pakai tahun ini. Sekaligus membolehkan pemenang diputuskan menerusi agregat. Perubahan yang dibuat selaras dengan peraturan terkini Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dan Badan Bola Sepak Eropah UEFA ini dijangka bakal memberi kejutan besar buat seluruh peminat bola sepak tanah air. Bagaimanapun, tumpuan pastinya akan diberikan kepada perlawanan malam ini yang membabitkan beberapa pasukan pilihan antaranya Kedah Darul Aman KDA yang akan bertemu Negeri Sembilan dan Petaling Jaya PJ City yang menerima kunjungan Johor Darul Tazim JDT di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Liverpool hanya memerlukan satu mata untuk menempah tiket ke peringkat kalah mati Liga Juara-Juara apabila berdepan Ajax di Johan Cruyff esok. Begitupun satu mata tidak cukup untuk Reds memintas Napoli di puncak kumpulan A dengan berbaki satu perlawanan. Begitupun menjelang kunjungan ke Amsterdam, Liverpool menerima kabar melegakan apabila Nunes dijangka kembali menguatkan jentera serangan. Nunes 23 tahun dijangka bergandingan dengan Mohamed Salah serta Roberto Firmino dan Reds mungkin kembali kepada formasi biasa mereka iaitu 4-3-3 berbanding 4-4-2 ketika kalah kepada Forest. Selepas menumpaskan Ajax 2-1 dalam aksi pertama bulan lalu, Klopp optimis mereka mampu mengutip sekurang-kurangnya satu mata. Baiklah, sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 27 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Rizal Roslan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.